وصحبه على صراط المستقيم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hadirin hadirat muslimin muslimat ibu ayah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengasihani kita, merahmati kita dengan memberi kita peluang, ruang dan masa, kesihatan tubuh badan. Alhamdulillah, keamanan, ketenangan untuk kita berada dalam rumahnya, menzahirkan perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke rumah Allah, berada dalam saf bersama jemaah, berada dalam majlis ilmu, semua itu termasuk dalam zikrullah, ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub wala dzikrullahi akbar. Ingat kepada Allah ada satu benda yang sangat besar. Sebab apa? Allah Ta'ala pemilik alamnya, pencipta alamnya. Jadi kalau kita ingat dia selalu, maka kita telah mencapai ataupun kita telah memiliki kunci kebahagiaan dan ketenangan. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah malam ni kita akan sambung berkaitan dengan zikir, kepentingan berzikir. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam menyuruh kita supaya memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan ingat padanya dalam ayat yang saya baca tadi, surah Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan sucikanlah ia, subhanallah, pagi dan petang. Allahu Akbar. Dan insya-Allah apabila kita belajar, boleh kita ingat macam asalkan zikir saja boleh kita amalkan, sahih. Cuma lebih afdalnya kita belajar, masa ni nak baca zikir apa, masa ni nak baca zikir apa, itu lebih afdal supaya kita dapat beramal seperti mana yang ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah muka surat 28, hadis yang ke-16. Hadis sebelum ni kita baca hadis ke-14 tu, mafhumnya perkataan yang paling dicintai, sebaik-baik kalimah, perkataan yang paling Allah Ta'ala cintai adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Nak mula mana pun boleh, koklah tersebut alhamdulillah dulu, sambung subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi kalau yang biasa kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu lebih utamalah. Macam tu pun okey, memang terbaik lah. Cuma kalaulah kod ada orang terbalikkan, kita tak boleh salahkan dia. Cuma tak ada apa, macam kita pergi kedai, kita pilih ayam goreng, dia pilih
ikan keli goreng, tak ada masalah apa. Macam tu je lah. Cuma apa yang baik untuk badan dia, apa yang baik untuk badan kita. Cuma saya ada sebut pada bulan lepas dalam hadis yang lain, Nabi SAW mula dengan Alhamdulillah, berkaitan dengan zikir yang mana kita baca waktu bila? Waktu terbangun tengah malam. Bukan bangun pun, terjaga, tak bangun pun, terjaga tengah malam. Kita baca zikir ni. Lepas baca zikir ni, mintalah apa pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti diterima. Dalam doa, dalam zikir tu, Nabi SAW mula dengan Alhamdulillah dulu, lepas tu baru Subhanallah. Jadi zikir tu ada dalam kitab ni, muka surat 194. 194. Bulan lepas ada yang tanya, saya tak ada nak belik ni. Muka surat 194. Takut tak sempat nak baca kan. Jadi benda yang kita dah sebut kita baca bila sebagai sampingan, selingan, insya-Allah. Hadis muka surat 194, hadis yang 291, hadis sahih Bukhari Muslim. Catat muka surat hadis ni, baca. Ada apa hajat, kita baca doa ni. Tak semestinya ambil wudu, tak semestinya pakai baju, terjaga tengah malam sambil mamai tu kita baca. Hadis kami meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Hadis ini sebelah Sahih Bukhari daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Hadis Sahih Bukhari daripada Ubadah bin Samit, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, man ta'arra min al-laili فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ qubilat salatuhu. Hadis sahih Bukhari. Sesiapa yang terjaga tak bangun pergi belajar apa, terjaga ya. Sambil-sambil kalih badan kot malam ni panas sikit ke apa ke, sakit rengkung ke, terjaga tu teringat Allah, masya-Allah. Penting ingat Allah tu. Pada malam hari, terjaga di malam hari, kemudian dia mengucapkan baca zikir tu. Insya-Allah ikut saya sekali, insya-Allah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Apa kelebihannya? Terjemah tu kemudian dia mengucapkan Allahumma ghfirli. Habis zikir tu dia kata Allahumma ghfirli. Apa maksud ya maghfirli? Ya Allah, ampunilah dah dosa aku. Allah Ta'ala akan ampun dosa. Atau dia kata apa? Atau dia berdoa, nescaya doanya akan dikabulkan. Au da'a ustujiba lahu. Tak payah bangun, memang tak payah bangun. Sambil-sambil pening-pening duduk selimut dengan bini pun tak apa lah. Paling kurang pakai kain pelekat lah. Baju tak pakai. Yang perempuan tak pakai tudung. Aku nak doa, nak zikir pakai tudung, tak pakai tudung apa. Tak payah tu maksud dia bukan saya tak payah tu larang tak. Tak apa, sambil-sambil tidur. Rambut merembang macam tu. Perempuan biasalah. Baca doa ni, Allahumma ighfirli berdosa aku ya Allah. Ataupun doa apa hajat besok anak nak pergi temu ke, nak buka kedai ke apa ke kita ke, doa ustujiba lahu, pasti doanya akan diterima oleh Allah. Kemudian kalau Allah semangat lagi kuat, dia bangun ambil wudu dan sembahyang 2 rakaat, nescaya solatnya akan diterima. Kita tidur balik sambung. Tambah yang kita yang veteran-veteran umur, kadang tidur tu kan malam tidur 3 kali bangun. Setengah tu dah baca kopi, sambung tidur balik dan baca buku, baca sahabat apa.
Belum awal lagi, baru 3 pagi. Tak mau tidur balik, tak tidur pun tak pala ya. Tak. Jadi baca doa ni, ambil wudu, semayangnya akan diterima oleh Allah. Jadi apa yang saya nak beritahu pada situ, bahawa zikir tu mula dengan alhamdulillah dan kita amalkan. Siapa yang amal, insya-Allah dia tengok mustajabnya doa ni. Mustajab. Insya-Allah sambung muka surat 28. Kami telah meriwayatkan juga daripada Juwairiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indiha bukratan hina shalla as-subha wa hiya fi masjidiha thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalasatun fihi فقال ما زلت اليوم على الحالة التي فارقتك عليها قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وفي رواية سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. Artinya, kata isteri Nabi SAW Juwairiyah radhiyallahu anha, Nabi SAW keluar daripada rumahnya pada waktu fajar, hendak solat subuh. Dia cerita keadaan suami dia lah. Jadi isteri dialah yang paling tahu saya nak belok dalam luar suami dia. Kalau isteri puji suami, insya-Allah itulah suami yang terbaik dan bahkan manusia yang terbaik. Apa dalam rumah ni kita suami tak boleh nak berlakon lah. Kat luar mungkin kemas, semat, wangi. Dalam rumah ya Allah, saat melengkang sana, saat melengkang sini kain melekat tu. Kat luar masya-Allah suara lembut, dalam ya Allah ya Tuhanku. Jadi kalau isteri yang puji suami, insya-Allah suamilah dialah insan yang terbaik. Jadi kata isteri Nabi SAW, satu hari Nabi SAW keluar untuk sembahyang subuh. Sementara dia, yakni Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha, berada di tempat solat. Masjid maksudnya fi masjidiha, yakni beliau, yakni Siti Juwairiyah radhiyallahu anha berada di masjidnya. Masjid maksudnya kain sejadah dia lah. Sebab asal masjid ni tempat sujud. Jadi tempat sujud di rumah pun dipanggil masjid, tapi tak boleh i'tikaf lah. Sebab tu yang boleh i'tikaf adalah masjid yang ada sembahyang 5 waktu, yang diwakafkan untuk sembahyang 5 waktu. Jadi sementara dia Ummul Mukminin berada di tempat solat, setelah masuk waktu duha, beliau yakni sallallahu alaihi wasallam kembali. Dia masih berada di tempat solatnya. Nabi SAW balik daripada sembahyang subuh, waktu duha, tengok isteri dia masih berada di atas tikar sembahyang. Masya Allah. Lebih kurang kita kata sejam lah. Sejam. Lepas subuh sejam. Masya Allah. Wanita ni daripada dulu lagi rajin ibadat. Yang main mengaji pun banyak kadang-kadang wanita ya. Jadi memang sejak zaman Nabi lagi, Masya Allah, orang perempuan ni rajin ibadat, insya-Allah. Orang lelaki bukan tak rajin, lepas keluar cari nafkah tu pun ibadat je lah. Jadi Siti Juwairiyah radhiyallahu anha duduk daripada subuh sampai duha berzikir di atas tikar sembahyangnya, tak bangun-bangun. Masya Allah. Setelah masuk waktu duha, beliau sallallahu alaihi wasallam kembali. Dia yakni isteri Nabi masih berada di tempat solatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau masih tetap dalam keadaan seperti sewaktu aku tinggalkan? Nabi tanya ni, sejak aku keluar sembahyang subuh tadi sampailah aku balik waktu duha ni, engkau duduk atas tikar sembahyang, tapi mana? Tetap sini ya. Dia yakni isteri baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar, ya. Sejak subuh sampailah tak bangun-bangun duduk atas tikar sembahyang. Bapa berzikirlah. Duk berzikir, baca Quran semualah, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
setelah aku keluar daripada rumahmu, aku mengucapkan 4 kalimah sebanyak 3 kali, yang apabila ditimbang dengan apa yang kamu baca semenjak awal hari tadi, pasti lebih berat. Lawazanathunna. Jadi kata Nabi SAW tadi, lepas aku keluar daripada rumah sebelum subuh tadi, aku baca 3 kalimah, aku baca 4 kalimah 3 kali. Jika ditimbangkan 4 kalimah yang aku baca 3 kali itu, maka pahalanya lebih berat daripada apa yang kamu baca sejak subuh sampai ke duha. Jadi kena mengaji ya. Tu yang untung mengaji. Bila orang mengaji ni, dia buat benda sikit tapi pahala banyak. Nabi beritahu, sejam yang kamu buat tu, zikir yang kamu buat sejam tu, aku baca 4 kalimah 3 kali ya. Seminit kot. Seminit ya. Seminit tu pahalanya lebih banyak, lebih berat daripada sejam yang kamu baca. Lebih kurang yang tu lah, kita kata sejam. Seminit buat, tapi gaji besar. Orang ni mana dia kerja sejam dapat 1,000, aku kerja seminit 1,000. Hebat. Jadi Nabi kata apa? Nabi beritahu, Nabi ajak cara nak mengumpul pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang sikit tapi pahala yang banyak, iaitu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Jadi inilah kalimat yang Nabi baca, 4 kalimat lah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatih. 4 kalimat. Ulang 3 kali, maka pahalanya lebih banyak daripada zikir-zikir yang kita baca. Bahkan zikir seharian lebih banyak lagi. Sebab maksud dia apa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih. Maha suci Allah dan segala pujiannya, puji-pujinya, sebanyak makhluk ciptaannya. Adada khalqih, maksudnya kita kata aku puji Allah dan aku mensucikan Allah sebanyak makhluknya. Banyak tak terhitung makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di lautan, di daratan, di langit, di antara langit dan bumi, semua. Sebanyak itu aku berzikir. Jadi nak banding dengan yang sejam tu memang jauh lah. Sejam mungkin dapat dalam 1,000, banyak pun 2-3 ribu. Nak banding dengan kita kata segala subhanallah wa bihamdihi adada khalqih, sebanyak jumlah makhluk Allah, wa ridha nafsihi, sebanyak ataupun seberat redha dirinya, redha Allah, wa zinata 'arsyihi, seberat arasnya, arasy Allah. Arasy Allah ditanggung oleh hari kiamat nanti, ditanggung oleh 8 orang malaikat, berat. Nak banding arasy dengan bumi dan segala lain, ini seperti lebih kurang seperti guli di tengah padang yang luas. Atas padang luas tu ada guli sebiji. Macam itulah nak bandingkan arasy dengan alam yang lain. Jadi kita kata aku puji Allah subhanallah wa bihamdihi, aku memujinya dan mensucikan seberat arasnya, wa midada kalimati, dan sebanyak tinta firman-firmannya. Dalam riwayat lain berbunyi subhanallahi adada khalqi, subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi zinata 'arsy, subhanallahi midada kalimati. Dalam riwayat lain subhanallah itu diulang 4 kali. Subhanallahi adada khalqi, subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi zinata 'arsy, subhanallahi midada kalimati. 4 kalimah tu, dalam 4 kalimah ni diulang subhanallah sebanyak 4 kali. Yang tadi dia tak ulang subhanallah wa bihamdihi, riwayat ni dia cuma tambah ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimati. InsyaAllah kita baca yang pertama tu 3 kali. 3 kali seperti mana yang Nabi baca, insya-Allah paling kurang seumur hidup kita. Jadi saya sukalah paling kurang seumur hidup kita dah amal hadis ni. Insya-Allah 3 kali dengan saya. 4 kalimat ni kita ulang 3 kali insya-Allah.
pahalanya seperti mana yang Nabi janjikan, sebanyak makhluk Allah, seberat redha Allah, seberat arasy Allah, sebanyak tinta-tinta yang menulis firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Saya baca dulu. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah, kita dah amal hari ini. Paling kurang dalam kehidupan kita yang singkat 60-70 tahun ni, kita nak amal semua tak boleh lah, memang tak sempat. Masa tu tak sempat, kerja kita berbanyak, lara pun banyak. Jadi paling kurang dah kenal dah hadis ni. Nanti kok ada ustaz-ustaz alim mengajar ke ataupun buat zikir ke, kita tahu hadis ni biasa baca, insya-Allah. Jadi pahalanya kata Nabi SAW lebih banyak daripada apa yang kamu sebutkan sejak subuh tadi sampai aku balik waktu tu. Tuhan kata, hadis diriwayatkan daripada Juwairiyah isteri Nabi SAW. Hadis seterusnya, hadis 17. Kami telah meriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dengan lafaz ala uallimuki kalimatin taqulinaha subhanallahi adada khalqih subhanallahi adada khalqih. Jadi panggil hadis yang 17 pun sama juga, daripada Juwairiyah radhiyallahu anha. Nabi bagi tahu kat dia, nak tak aku ajarkan kamu kalimat yang mana pahalanya lebih besar daripada apa yang kamu ucapkan. Ini insya-Allah sambil saya baca, kita baca teruslah. Hadirin hadirat ikut saya. Jadi Nabi SAW bersabda kepada kepada Juwairiyah radhiyallahu anha, mahukah engkau aku ajarkan kepadamu kalimat-kalimat yang dapat engkau ucapkan yang mana pahalanya lebih besar? Mafhumnya insya-Allah ikut saya. Subhanallahi adada khalqih, subhanallahi adada khalqih, subhanallahi adada khalqih, subhanallahi ridha nafsih, subhanallahi ridha nafsih, subhanallahi ridha nafsih. Maksudnya apa? Segala apa ni, aku menyucikan Allah Subhanahu wa taala seberat redha Allah, sebanyak sereda Allah. Mana aku puji Allah sampai Allah redha. Macam tu. Kemudian subhanallahi zinata arsyih, subhanallahi zinata arsyih, subhanallahi zinata arsyih. Subhanallah, maha suci Allah seberat arasy Allah. Banyak tak tahu enggak. Kemudian subhanallahi midada kalimatih, subhanallahi midada kalimatih, subhanallahi midada kalimatih. Maha suci Allah sebanyak dakwat tinta yang menulis firman-firman Allah. Jadi itulah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kepada Allah sebanyak yang mana kamu yang mana kamu mampu.
Jadi kita senang kata, Nabi ajaklah, kita kata aku puji Allah sebanyak makhluk Allah. Aku puji Allah seberat makhluk Allah. Seberat arsy Allah. Aku puji Allah sereda Allah, dan aku puji Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat Allah. Jadi alhamdulillah kita dapat baca lah. Kalau yang tu, itu zikirnya yang kita nak baca. Jadi kalau ada masa boleh baca balik semula. Kemudian hadis yang ke-18, kami telah meriwayatkan juga dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la an aqula subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya, la an aqula maksudnya pasti, sungguh, betul, benar, aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, aku ucap kalimat ini adalah lebih aku sukai daripada dunia yang terbit padanya matahari. Dekat mana kena cahaya matahari, masa dunia ni lah seluruhnya, aku ucap kalimat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar lebih bernilai daripada segala apa yang disinari oleh cahaya matahari. Maksud dia, zikir ni lebih utama, zikir ni lebih berguna, lebih faedah. Apa? Segala apa yang terkena cahaya matahari semuanya akan binasa. Kullu syai'in halikun illa wajha, semua benda ni akan binasa suatu hari. Tanda kata dunia ni nak binasa, tiap-tiap hari ada benara rosak. Tak baiki, makin lama makin rosak lah. Kali tengok dulu, zaman dulu, kereta-kereta dulu pergi mana habis, tak tahu pergi mana. Jadi besi buruk habis semua. Tak lama, Allahu Akbar, rumah boleh kita tengok, rumah yang tu duduk mai cicit, rumah tak ada dah, tengok-tengok hutan belantara. Jadi itu tanda kata dunia ni akan hancur. Jadi dunia ni akan hancur, tapi pahala subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar akan kekal. Jadi Nabi kata aku lebih suka pahala dan aku lebih suka mengucap kalimat ni daripada apa yang ada di atas muka bumi ni. Kita mungkin kata Allah, kita nampak tak dah, macam dalam hadis lain, raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seisi bumi ada apa? Ada minyak yang mahal lah ni, ada emas, ada perak, ada mutiara, ada apa semua tu. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat lebih bernilai daripada semua benda tu. Itu sebab Nabi SAW tak pernah tinggal sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Kita pun jangan tinggal. Nampak simple lah, tapi nak amal susah, nak kekal istiqamah tu. Kita 20 tahun tak tinggal sembahyang sunat subuh. Allahu akbar, bagus. Jadi ada orang kata solat fajar, sunat fajar, sunat subuh benda yang sama je lah. Sunat subuh ke, sunat fajar ke, 2 rakaat fajar ke, sama, iaitu sembahyang sunat subuh. Sebelum sembahyang fardu subuh, kita sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Cuma yang specialnya sembahyang sunat subuh ni, dia disunatkan ringkas. Sembahyang sunat ni kita baca panjang-panjang, sunat duha kita baca panjang-panjang. Tapi sembahyang sunat subuh ni kita jangan panjang-panjang. Baca qul ya, baca qul Allah, duduk zikir, tunggu sembahyang subuh. Ataupun kita ni kita baca apa? Sembahyang sunat subuh ni boleh baca rakaat pertama qul ya, rakaat kedua baca qul Allah, ataupun baca surah Baqarah qulu amanna billah. Yang pertama, rakaat kedua baca surah Ali Imran qul ya ahlal kitabi ta'alu. Ataupun kita baca apa rakaat pertama? Rakaat pertama surah subuh kita baca alam nashrah. Rakaat kedua kita baca alam tarakai. Jadi dalam kitab yang Talibin sebut, siapa yang baca surah alam-alam dalam sembahyang sunat subuh, lam yusibhu alamun. Siapa yang baca alam-alam, maka dia takkan kena alam. Siapa yang baca alam-alam, maka dia takkan kena alam.
Alam apa? Yang pertama alam nasyrah. Siapa yang baca rakaat pertama sunat subuh alam nasyrah, lepas tu rakaat kedua dia baca alam tarakai, maka insya-Allah dia takkan kena alam. Alam maksudnya takkan kena apa? Penyakit. Jadi kita pun zaman-zaman Covid ni kita amalkan. Sunat subuh rakaat pertama kita baca alam nasyrah, rakaat kedua kita baca alam tarakai. Jadi boleh. Jadi nak contohnya kata Nabi SAW menarik perhatian kita daripada kita cinta pada benda yang tak kekal kepada benda yang kekal. Menghargai benda yang kekal. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Lebih bernilai daripada dunia seisinya. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Nampak waktu bila nak bernilai? Ke akhirat nanti. Allah. Kita mati sekupang 5 duit pun tak boleh bawa. Seduit jatuh pun orang ambil balik. Duit jatuh sekupang, ambil balik. Tak bagi mayat bawah. Dia waktu hidup jutawan. Tapi waktu kekafan tengok ada duit sekupang jatuh. Orang ambil, tak bagi buat pi. Jadi tapi dalam diri dah sembahyang pahala semua boleh buat pi. Jadi itu contohnya. Jadi sembahyang sunat subuh pun kita jangan tinggal. Kalau tak boleh sembahyang sebelum subuh, sembahyang lepas fardu subuh. Boleh. Boleh. Walaupun yang kita mengajinya sembahyang sunat lepas sembahyang fardu subuh adalah haram dan tak sah. Sembahyang sunat selepas fardu subuh hukumnya haram dan tak sah, kecuali sunat subuh yang kita tak sembahyang lagi, yang tu tak apa. Lepas contohnya kita main masjid dah sembahyang sunat subuh dah, tengok tok imam waktu cepat pula dah angkat takbir dah, kita tak sempat sembahyang sunat subuh, habis bagi salam apa semua, berzikir apa semua, sembahyang 6, habis sembahyang 6 suku, 6.30 kita bangun sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Boleh. Kalau orang tanya ni awak ni sembahyang sunat apa pula lepas fardu subuh? Tak boleh, haram. Memang betul haram. Yang saya sembahyang ni sembahyang sunat subuh boleh. Yang tu je boleh. Yang lain tak boleh. Nak sembahyang sunat hajat ke, istikharah ke, tak boleh. Yang boleh hanya sembahyang sunat subuh yang kita tak sembahyang lagi, yang tu. Okey, sikit hukumlah. Jadi kata Nabi SAW, aku lebih suka ucap subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, daripada segala apa yang terkena pancaran matahari. Hadis ke-19, kami telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW baginda bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kana kaman a'taqa 4 anfusin min waladi Ismail. Kata Nabi SAW, siapa yang ucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, 10 kali ucap tu, maka pahalanya seperti orang yang membebaskan 4 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail. Maksudnya bernilai sangat. Dulu hamba ni sangat ni bernilai, kemudian hamba tu pula nak ditakdirkan daripada keturunan Nabi Ismail, keturunan yang mulia. Maksudnya kita bebaskan manusia yang mulia daripada penghambaan. Pahala besar kan? Pahala besar. Maka ucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali lebih besar pahala daripada kita bebaskan hamba tu, 4 orang hamba. Hamba ni kira zaman lah ni kita kata orang kata paling mahal lah. Kita kata contoh lah Alphard lah contohnya, Alphard ke Velfire ke apa ke, Toyota mahal lagi maknanya. Kita bagi seorang sebiji, Tok Imam sebiji, apa ni, pengurusi sebiji, itu besar nilai tu. Jadi ucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu lebih baik daripada kita bagi benda tu kat orang 10 kali. Jadi selalunya kita ucap la ilaha illallah ni waktu bila? Lepas sembahyang. Cuma lepas sembahyang Nabi kemas lagi, kita ucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ucap tu sebelum kita alih kaki dan kita bersembang ataupun ucap kalimah yang lain.
Bagi salam, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Terus sambung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan sebelum kita alih kaki, sebelum kita tukar, kita buka kaki daripada tahiyat akhir tu, maka pahalanya semua dapat yang ni dan akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada maghrib sampai ke subuh. Kalau baca subuh sampai ke petang. Syaitan tak akan kacau orang yang baca tu. Tapi syarat dia kena baca tu, jangan alih kaki, jangan buka kaki. Kalau buka tu pahala dapat, tapi khasiat tu kurang. Nanti ada dalam buku ni juga zikir-zikir lepas sembahyang. Di antaranya zikir ni lah cara nak baca dah. Kita jangan alih kaki, jangan buka lipatan kaki kita. Hadis ke-20. Kami telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Siapa yang ucap la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah. Sehari, fi yaum sehari tu mi'ata marrah, 100 kali. Tadi kata 10 kali, ni 100 kali. Kanat lahu idla 10 riqabin wa kutibat lahu 100 hasanah wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah wa kanat lahu hirzan min asyayatin yawmahu dhalika hatta yumsiya. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه وقال ومن قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Artinya, siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali dalam sehari, dia akan mendapat pahala seperti membebaskan 10 hamba. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, sehari 1 kali. Maka seolah-olah dia membebaskan 10 orang hamba. Banyak, ya Allah, juta. Diberikan kepadanya 100 pahala, dihapuskan daripadanya 100 dosa, dan mendapat perlindungan sepenuhnya daripada godaan syaitan selama sehari sampai petang. Sebab baca pagi sampai petang, Allah Ta'ala kan jaga dia. Allahu Akbar, benting. Benda ni kita tak nampak, tapi bila kita amalkan istiqamah, kita akan nampak kesan dia. Macam lah ni, kita duk pakai macam-macam mask semua ni jauh-jauh, tak nampak pun. Tapi nampak kesan dia. Jadi kita takut lah. Dah nampak kesan dia baru kita takut. Dulu waktu awal tu kita tak takut sebab tak nampak kesan sangat. Dah nampak kesan takut macam tu lah. Jadi zikir ni ada kesan dia, cuma kita tak nampak lagi sebab kita tak amal lagi. Jadi bila kita amal, yakin Allah Ta'ala akan berikan segala ganjarannya. Allah. Jadi musim-musim Covid ni Allah Ta'ala nak ajak kita yakin pada benda kita tak nampak. Lebih-lebih lagi yang Allah Ta'ala beritahu, yakin benda tu pasti berlaku. Maka dia akan mendapat perlindungan sepenuhnya daripada godaan syaitan selama sehari sampai petang. Tidak ada orang yang dapat melakukan yang lebih baik daripada itu. Hari itu dia yang paling baik. Dalam taman ni, kalau dia baca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah orang paling baik dalam taman ni. Tak ada orang baik dah. Contohnya, kecuali orang yang mengucapkan lebih banyak lagi. Kecuali dalam taman ni ada orang ucap lebih banyak daripada dia, maka orang tu lebih baik daripada dia. Kita ucap 100 ya, tiba jiran kita ucap 200 ataupun 150, maka jiran kita lebih baik. Jadi kena berlumba lah. Itu yang kena berzikir sebab banyak-banyak yang mana yang boleh. Jadi ibadat yang paling afdal adalah zikir, ingat pada Allah Ta'ala. Jadi tidak ada yang lebih baik daripadanya pada hari itu, melainkan orang yang mengucapkan zikir ni lebih banyak daripadanya. Baginda SAW juga bersabda, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi,
Maha suci Allah dan segala pujinya dalam sehari sebanyak 100 kali. Atau orang kata sekali tasbih, satu tasbih 100 kali tu. Besok insya-Allah kita amal. Atau malam ni amal terus. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Jadi 100 kali, siapa yang ucap subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka dosanya akan dihapuskan walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu akbar. Kita ni dosa banyak. Tengah-tengah ibadat semayang pun berdosa juga. Kan? Lara, lalai, tak ingat rakaat, fikiran merawang, pergi terbang melayang merata. Jadi bila baca zikir ni subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan dengan segala kepujiannya 100 kali, akan wa in kanat huttat khatayahu, akan berguguran dosanya akan berguguran dah hapuskan, wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi itulah sama-sama kita dah dapat amalkan. Jadi insya-Allah kita berhenti sini. Insya-Allah bulan depan kita tajuk tentang kelebihan la ilaha illallah. Jadi insya-Allah malam ni kita lebih kurang 2 hadis, 2 zikir kita mengaji lah. Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang tu sebanyak mana boleh kita baca, paling kurang 10 kali, naik sikit 100 kali lebih. Kemudian subhanallah wa bihamdihi 1 kali. Dan kalau boleh amalkan tadi tu subhanallahi adada khalqih, subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi zinata arsy, subhanallahi midadaka limati. 4 kalimat 3 kali. Pahalanya lebih banyak daripada zikir yang kita baca mungkin seharian. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita peluang dan taufik hidayah untuk kita amalkan zikir-zikir ini insya-Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah Tuhan kami, bantulah kami untuk mengingatimu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika, untuk mensyukuri segala nikmat-Mu, wa husni ibadatika, dan untuk memperelokkan segala amal-amal kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.